Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Mariam Sakinah binti Muhammad Tahir membentangkan projek pengurusan JTW 580 yang berjudul Literasi Kewangan dan Perancangan Persaraan terhadap Expatriate Warga Malaysia di Arab Saudi. Definisi expatriate ialah golongan pekerja yang berkemahiran tinggi serta pasangan mereka yang berasal dari negara lain. Manakala definisi literasi kewangan diringkaskan dan dikelaskan kepada 5 kategori, iaitu pertama, pengetahuan tentang konsep keuangan, kedua, kebolehan berkomunikasi tentang konsep keuangan, ketiga ialah keserasian aptitude dalam menguruskan keuangan persendirian, keempat, kemahiran dalam membuat keputusan keuangan yang sesuai, kelima, yakin dalam keberkesanan perancangannya untuk keputusan keuangan bagi masa hadapan. Definisi bagi perancangan persaraan diringkaskan ialah dengan mempunyai niat dan kemahuan untuk bersara dan dikelaskan kepada 3 cara yang berbeza. Pertama ialah bersara secara keseluruhan, iaitu meninggalkan terus pekerjaan mereka. Separa bersara iaitu meninggalkan pekerjaan mereka tetapi masih melakukan kerja sambilan. Ketiga, menukarkan pekerjaan mereka terhadap jenis pekerjaan yang lain, kepada second career, iaitu meninggalkan kerjaya yang mereka sedang lalui sekarang kepada jenis pekerjaan yang lain. Pengenalan. Kajian terhadap literasi kewangan dan perancangan persaraan bukanlah asing bagi masyarakat di seluruh dunia. Banyak kajian yang dilakukan seperti kajian literasi keuangan dan perancangan persaraan di Amerika Syarikat oleh Lusardi dan Michel, kajian Jerman oleh Buscher-Koenen and Lusardi, kajian di Netherlands oleh Van Roji, Lusardi and Alessi, kajian di Jepun oleh Shizuka Sekita. Kajian Shizuka Sekita ini banyak menceritakan tentang literasi kewangan, pendidikan terhadap literasi kewangan yang mempengaruhi perancangan persaraan. Dan beberapa kajian yang lain yang mana beberapa jurnal yang saya jumpa mengkompilkan kajian-kajian ini dan membandingkannya. Di Malaysia, kajian literasi keuangan terhadap perancangan persaraan di Malaysia dibuat oleh Yongsi dan Baranovich pada tahun 2012. Malah ada juga yang saya jumpa kajian lain oleh pengkaji-pengkaji yang lain tentang tajuk yang sama. Justru saya mengkecilkan skop, iaitu hanya kepada kajian literasi kewangan terhadap expatriate warga Malaysia di Arab Saudi. Pernyataan masalah saya mulakan dengan COVID-19, yang mana dunia kini dilanda oleh masalah COVID-19 yang berpunca daripada virus corona yang berasal daripada Wuhan, China, yang mula tercetus pada hujung Disember 2019. Dan pada Mac 2020, WHO telah mengisytiharkan ini sebagai pandemik. Pandemik ini bukan sahaja menyebarkan masalah kesihatan tetapi turut menyebar krisis ekonomi ke mana sahaja yang dia pergi. Dari sudut pandangan mana pun, masyarakat dunia terkesan terhadap pandemik ini, dan dari sudut pandangan pekerjaannya, mereka terpaksa menyesuaikan cara bekerja masing-masing. Dihuraikan juga bahawa ada pekerja terpaksa bekerja untuk lebih keras. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bekerja dari rumah, ada yang terpaksa mengubah suai cara pekerjaan mereka. Dan bagi
setengah golongan mengambil keputusan untuk bersara, dan bagi pesara yang terutamanya dari bidang perubatan kembali bekerja berikutan tingginya permintaan terhadap bidang perubatan ini. Lazimnya pekerja expatriate atau migran yang bukan merupakan warga negara antara yang dipilih untuk ditamatkan perkhidmatan. Namun ada juga expatriate memutuskan untuk bersara secara sukarela dengan menyahut panggilan kerajaan negara mereka untuk pulang di expatriate, iaitu proses dihantar pulang. Dan ada juga secara sukarela untuk bersara lebih awal dan mengambil inisiatif untuk pulang sendiri ke negara masing-masing. Persoalannya, sejauh manakah persediaan expatriate ini untuk bersara dan sejauh manakah perancangan persaraan mereka? Menurut Hong pada tahun 2015, perancangan persaraan dari sudut keuangan juga tergolong di dalam perancangan keuangan. Seperti yang kita lihat pada definisi literasi keuangan tadi, membuat keputusan keuangan dan perancangan keuangan juga adalah literasi keuangan ataupun financial literate keuangan. Justru dikatakan bahawa pengurusan terhadap literasi keuangan amat diperlukan bagi merancang persaraan. Persoalannya, apakah cukup pengetahuan expatriate dalam literasi keuangan dan apakah sudah diaplikasikan literasi keuangan ini pada ketika ini? Objektif kajian ialah merekod ciri-ciri dan sifat-sifat demografi rakyat Malaysia yang tinggal di Arab Saudi. Yang objektif yang kedua, mengkaji sejauh mana tahap semasa literasi keuangan rakyat Malaysia di negara Arab Saudi dan perbezaan di antara jenis-jenis demografi mereka. Iaitu dengan mengambil sifat-sifat demokrasi dan membandingkannya hasil daripada literasi keuangan seperti jentina antara lelaki dan perempuan, bagaimanakah sifat literasi keuangan, tahap literasi keuangan mereka. Memeriksa tahap semasa perancangan persaraan rakyat Malaysia yang tinggal di Arab Saudi dan perbandingan antara jenis-jenis demografi mereka. Itu objektif yang ketiga. Juga hampir sama seperti objektif yang kedua, iaitu menggunakan maklumat jenis-jenis demografi untuk perbandingan perancangan persaraan. Objektif yang keempat iaitu memahami pengaruh literasi keuangan terhadap perancangan persaraan bagi rakyat Malaysia yang menetap di Arab Saudi dan hubung kaitnya. Kita menggunakan maklumat yang kita dapat daripada hasil literasi keuangan dan hasil perancangan persaraan rakyat Malaysia yang menetap di Arab Saudi dan bandingkan apakah hubung kait yang boleh kita dapat. Persoalan kajian, apakah sifat demografi responden? Sifat demografi ialah jantina, umur, tahap pendidikan. Dan persoalan kedua, apakah keadaan semasa literasi keuangan dan perancangan persaraan di kalangan expatriate warga Malaysia di Arab Saudi? Persoalan yang keempat adalah tahap literasi keuangan dan perancangan persaraan untuk memberi hasil kajian. Adakah kedua-dua ini memberi hasil kajian yang sangat ketara di dalam pelbagaian jenis sifat demokrasi dari responden? Soalan keempat, apakah hubungan antara literasi keuangan dan perancangan persaraan? Ini adalah kerangka teoretikal demografi, iaitu jantina, umur, taraf perkahwinan bangsa, tempat tinggal, pendapatan dan kerjaya kita rekodkan sebagai control variable, pemboleh ubah yang dikawal. Literasi keuangan kita ada dua jenis soalan yang kita pilih, iaitu berkenaan pemahaman dan yang kedua berkenaan pengaplikasian literasi keuangan dalam hidup mereka. Perancangan persaraan merupakan dependent variable, iaitu pemboleh ubah yang bersandar
mempunyai 13 soalan kajian yang akan ditanya yang berkenaan tentang pandangan masa hadapan mereka. Adakah mereka bertanggungjawab terhadap perancangan persaraan, penganggaran belanjawan, agaknya berapa yang mereka rasa yang perlu disediakan untuk bersara, pemantauan belanjawan dan nasihat kewangan. Dari siapa mereka dapat nasihat kewangan mereka. Sampel populasi kajian ini saya ambil dari sebuah kumpulan dalam aplikasi Telegram, iaitu grup dalam aplikasi Telegram yang bernama Malaysian Expat in Saudi. Kumpulan ini diwujudkan supaya rakyat Malaysia berulang-alik dari Arab Saudi ke Malaysia dan dari Malaysia ke Arab Saudi dapat berkongsi maklumat bagi memudahkan proses perjalanan dan menjawab persoalan-persoalan yang wujud seperti ujian kesihatan, kos, proses kuarantin, keselamatan, maklumat berkenaan visa, pasport dan banyak lagi. Untuk pengetahuan bahawa proses kuarantin di Malaysia dan di Arab Saudi adalah berbeza, di mana di Arab Saudi kita menjalankan kuarantin hanya di rumah, manakala di Malaysia proses kuarantin dilakukan di tempat yang disenaraikan yang diberi. Pada Februari 2021 berseramai 1,728 ahli yang majoriti merupakan rakyat Malaysia menetap di Arab Saudi menyertai kumpulan ini. Saiz sampel dikira menggunakan formulir Slovin. Ini adalah formulir Slovin. Saiz sampel yang kita dapat ialah 320 orang sekurang-kurangnya sampel yang diperlukan. Soalan kaji selidik iaitu soalan demografi yang saya dah beritahu tadi. Ini adalah soalan literasi keuangan berkenaan soalan pemahaman yang sangat popular bagi literasi keuangan. Ini adalah Big Three, a questionnaire yang majoriti diambil oleh semua pengkaji yang saya senaraikan tadi. Ini adalah soalan kaji selidik literasi keuangan. Soalan pengaplikasian literasi keuangan ada 13 soalan yang menggunakan skala Likert, iaitu dari 1 hingga 5, dari sangat tidak setuju kepada sangat setuju. Ini adalah soalan kaji selidik perancangan persaraan, juga 13 soalan menggunakan soalan skala Likert daripada skala 1 sangat tidak setuju hingga ke skala 5 sangat setuju. Edaran soalan kaji selidik saya menggunakan secara atas talian, iaitu menggunakan Google Form sebagai landasan kaji selidik, dan ini adalah capaian kaji selidik bagi kajian ini, link yang diberi. Dan kaedah statistik yang digunakan memandangkan ini adalah kajian kuantitatif. Kita menggunakan perisian SPSS, Statistic Package for Social Science akan digunakan, dan antara analisis yang akan dijalankan ialah analisis kekerapan data, iaitu mengkaji iaitu merekod sejauh kekerapan setiap soalan, analisis deskriptif iaitu analisis mode, median dan mean, dan analisis kepercayaan iaitu membandingkan general keseluruhan kajian, keputusan keseluruhan kajian dan part-part bahagian-bahagian kecil adakah sesuai dan boleh kita ambil. Okey, sampai di sini saja. Dan ini adalah contoh yang soalan yang saya buat di Google Form.